Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang akan dibincangkan ialah 6 topi berfikir. Disediakan oleh Farah Zulaika binti Abdul Razak dan juga Nur Atikah binti Muhammad Syarafuddin. Pengenalan. Konsep 6 topi berfikir dicipta oleh Edward de Bono. Edward de Bono mencipta konsep 6 topi berfikir menggunakan warna-warna yang bersesuaian bagi melambangkan cara pemikiran dan bagi memudahkan proses berfikir. Topi berfikir merah. Topi berfikir merah melambangkan emosi. Menggunakan topi berfikir merah, pelbagai jenis perasaan dapat diluahkan. Perasaan itu tidak perlu dijelaskan atau dijustifikasikan. Contoh situasi pertama. Dengan menggunakan topi merah, Gopal memberitahu rakannya bahawa dia tidak menyukai masakan Yaya. Contoh situasi 2. Dengan menggunakan topi merah, seseorang tersebut boleh meluahkan perasaannya. Sebagai contoh, saya berasakan bahawa projek ini akan gagal, maka saya akan menyerahkan surat pembatalan projek. Contoh situasi 3. Dengan menggunakan topi merah, Alia dapat meluahkan perasaannya. Alia berasa perkara yang berlaku terhadapnya tidak adil. Seterusnya, topi berfikir putih. Topi berfikir putih melambangkan pemikiran neutral dan objektif yang mementingkan fakta dan perkara objektif semata-mata. Contoh situasi pertama, juri menganalisa sesuatu kes jenayah. Juri perlu bersikap neutral dan perlu membuat keputusan melalui bukti dan fakta, maka topi putih digunakan. Contoh kedua, penggunaan internet semakin meluas dan kini ia telah menjadi suatu keperluan. Hal ini dinyatakan dengan menggunakan topi putih kerana ia melibatkan fakta. Contoh situasi ketiga bagi penggunaan topi putih ialah tren wanita merokok semakin meningkat berikutan pengaruh budaya barat. Hal ini menggunakan pemikiran topi putih kerana ia melibatkan fakta. Seterusnya, topi berfikir kuning. Topi berfikir kuning melambangkan pemikiran positif dan optimis yang menggunakan kebaikan, keistimewaan dan kelebihan. Contoh penggunaan topi berfikir kuning. Contoh situasi 1 ialah permohonan Sarah untuk mengambil jurusan kos perubatan telah ditolak. Namun, Sarah berfikir menggunakan pemikiran topi kuning kerana beliau berfikir mungkin ini yang terbaik untuknya. Sarah mungkin tidak akan gembira bekerja sebagai seorang doktor. Contoh situasi 2. Dengan menggunakan pemikiran topi berfikir kuning, Alia yakin bahawa perniagaan dalam talian beliau akan berjaya. Contoh situasi 3 bagi pemikiran topi berfikir kuning ialah penggunaan telefon bimbit membawa kebaikan kepada para pelajar untuk mencari. Topi keempat iaitu topi hitam. Ia melambangkan pemikiran kritikal dan negatif yang menekankan keburukan, kelemahan dan kecacatan. Contoh situasi pertama adalah seperti Dina berkata kepada Sofia, "Saya mahu mengecat bilik saya
dengan warna biru dan putih. Lalu Sofia membalas, "Hah? Awak pasti pilih awak akan cantik dengan warna itu?" Contoh situasi kedua adalah Badrul menasihatkan adiknya supaya tidak lalu di kawasan lorong itu kerana takut adiknya tercedera. Contoh situasi ketiga adalah seperti Farah tidak mahu menjawab soalan matematik itu kerana soalannya susah. Seterusnya, topi biru melambangkan pemikiran kawalan dan dengan itu dapat mengawal perjalanan sesuatu perkara termasuk topi-topi lain. Contoh situasi pertama adalah Puan Rafidah mengarahkan anak-anaknya untuk membuat kerja sekolah di ruang tamu. Contoh situasi kedua, Nurin sedang berfikir jika dia telah membuat kesilapan sebentar tadi. Contoh situasi ketiga adalah ketua kumpulan itu ingin semua orang menghantar tugasan kepadanya sebelum tengah hari. Dan akhir sekali, topi berfikir hijau di mana ia melambangkan pemikiran kreatif dan dengan itu mampu menjana idea-idea baru yang bernas atau mengembangkan idea yang sedia ada, sama ada secara logik atau sebaliknya. Contoh situasi pertama adalah Haikal berkata kepada ibunya, "Ruginya lebihan roti ini tidak dimakan oleh sesiapa." Ibunya pula membalas, "Tidak mengapa, ibu boleh buatkan popcorn roti dengannya." Contoh situasi kedua pula, Alisha berkata kepada neneknya, "Nenek, saya mahu makan nasi goreng di restoran itu, tetapi sudah tutup." Neneknya pun menjawab, "Tidak mengapa, nenek boleh masakkan untuk Alisha." Contoh situasi ketiga pula, Roslan mendapat tahu dari radio bahawa akan ada kesesakan lalu lintas. Lalu dia menggunakan alternatif jalan kampung untuk pulang ke rumahnya. Seterusnya, aplikasi penggunaan 6 topi berfikir. Soalan yang perlu dikaji ialah pembelian atas talian adalah satu kaedah transaksi yang semakin popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Namun, ramai pembeli secara online ini cenderung untuk membazir dalam pembelanjaan mereka dengan menggunakan topi berfikir yang sesuai, analisiskan masalah ini dan cadangkan langkah untuk mengatasi masalah ini. Seperti yang kita ketahui, kaedah pembelian secara atas talian telah menjadi sebahagian dari kehidupan manusia pada zaman ini. Ia telah menjadi satu trend dalam kalangan masyarakat semenjak penggunaan internet semakin berluasa dan juga semenjak semua cawangan bank memberi kemudahan transaksi atas talian. Terdapat beberapa contoh aplikasi pembelian secara atas talian ini seperti Shopee, Instagram, Facebook, Zalora, Lazada, Carousel dan banyak lagi. Namun, pembaziran banyak berlaku dalam pembelian secara atas talian ini tanpa disedari. Perkara ini perlulah dielak kerana pembaziran ini akan memberi kesan negatif lalu menjejaskan ekonomi sesebuah keluarga atau seseorang individu. Oleh itu, perkara ini haruslah diatasi supaya pembeli yang berhemah dan bijak berbelanja dapat dilahirkan. Bagi menganalisis perkara ini, topi berfikir putih telah digunakan bagi mengumpul maklumat. Topi berfikir putih bermaksud neutral dan objektif. Apabila seseorang itu menggunakan topi berfikir putih, beliau dapat mengumpul maklumat yang secukupnya bagi menganalisis sesuatu masalah. Maka, topi berfikir putih telah dipilih untuk menganalisis isu pembaziran dalam pembelanjaan secara online. Topi berfikir putih telah membantu bagi mengenal pasti
3 faktor pembeli berbelanja secara atas talian. Faktor pertama ialah pembeli mudah terpengaruh dengan jualan murah. Periklanan jualan murah akan dilihat di mana-mana media sosial, terutamanya pada hari-hari perayaan, dengan cara menyatakan harga asal dan harga selepas diskaun sesuatu produk tersebut. Ini akan menjadikan para pembeli rasa terdesak untuk membeli barangan yang sedang dipromosikan dengan jualan murah dalam kuantiti yang banyak. Kebanyakan pembeli berfikir menggunakan topi berfikir merah, iaitu berfikir dengan menggunakan emosi. Perasaan terdesak tersebut menyebabkan pembeli tidak memikirkan perkara lain dan hanya berfikir tentang jualan murah. Hal ini telah menyebabkan seseorang pembeli itu akan berbelanja secara berlebihan dan melakukan pembaziran. Seterusnya, terpengaruh dengan media sosial juga menjadi faktor berlakunya pembaziran dalam pembelanjaan secara atas talian. Seperti yang diketahui umum, antara salah satu fungsi media sosial adalah sebagai sebuah pelantar untuk mempromosikan jualan. Perniagaan secara atas talian banyak berlaku dalam media sosial. Tambahan pula, ikon terkenal seperti artis-artis tempatan sentiasa memaparkan gambar-gambar mereka dengan berpakaian yang cantik dan mahal serta menggayakan aksesori-aksesori yang mempunyai harga tidak mampu milik bagi golongan rakyat biasa. Rakan-rakan dari media sosial juga seringkali menunjukkan kemewahan yang dimiliki masing-masing. Ini memberikan kesan yang amat buruk terhadap seseorang individu, seperti memberikan tekanan perasaan lalu membuatkan individu tersebut membelanjakan wangnya pada kehendak yang tidak bermanfaat. Berdasarkan situasi ini, individu tersebut telah menggunakan topi berfikir merah kerana perasaan cemburu terhadap rakan-rakan telah menyebabkan beliau berbelanja untuk mengikuti rakan-rakannya. Lalu, perkara ini akan menyebabkan pembaziran dalam pembelanjaan secara atas talian. Faktor ketiga ialah pembelian secara atas talian telah dipermudahkan dengan pembayaran elektronik melalui perbankan dalam talian atau kad kredit. Hal ini dinyatakan oleh Farhan Mat Arisa 2006. Transaksi yang mudah dan pantas ini memudahkan kerja seseorang dan dapat menjimatkan masa berbanding dengan pergi membeli belah di kedai atau di pasaraya. Apabila semua perkara menjadi mudah dan pantas, maka seseorang individu akan lebih kerap untuk membeli barangan secara atas talian. Jika melihatkan berdasarkan situasi ini menggunakan topi berfikir kuning, perkara ini merupakan suatu perkara yang baik dan positif. Hal ini kerana transaksi yang mudah dan pantas ini dapat memberi pilihan kepada pembeli untuk berbelanja tanpa perlu keluar dari rumah. Namun, dari sudut topi berfikir hitam, kemudahan yang disediakan dapat membawa kemudaratan. Hal ini kerana apabila proses membeli menjadi mudah dan pantas, seseorang itu lebih cenderung untuk berbelanja secara kerap. Maka, kekerapan untuk membeli belah ini akan menyebabkan berlakunya pembaziran dalam pembelanjaan seseorang itu. Seterusnya, bagi menjana idea-idea bagi mengatasi masalah ini, topi berfikir hijau akan digunakan. Seperti yang dinyatakan oleh Edward de Bono, topi berfikir hijau merujuk kepada idea-idea yang baharu dan kreatif serta melihat sesuatu pandangan dengan perspektif yang baharu. Masalah seseorang itu dapat diselesaikan dengan menggunakan topi berfikir hijau. Ia selalunya digunakan sewaktu seseorang itu hendak berfikir. Oleh itu, bagi menjana ketiga-tiga idea untuk mengatasi masalah pembaziran dalam perbelanjaan secara atas talian ini, topi berfikir hijau telah dipilih. Salah satu cara untuk mengatasi isu ini adalah dengan bijak melakukan perbandingan harga.
Semasa pembeli memerhati dan memilih katalog barangan yang ingin dibeli di media sosial, ia amat penting bagi seseorang individu tersebut untuk membuat perbandingan dari segi harga, jenama dan kualiti barangan tersebut dengan berfikiran positif. Situasi ini akan menggalakkan seseorang itu menggunakan topi berfikir kuning. Semasa membuat perbandingan, dia akan mendapati bahawa salah satu barang tersebut mempunyai beberapa kelemahan dan keburukan, manakala satu lagi alternatif barangan tersebut mempunyai faedah. Lalu sudah semestinya barang yang membawa keuntungan akan dipilih dan dibeli. Situasi ini boleh juga dikaitkan dengan peribahasa ukur baju di badan sendiri, yang bermaksud pilihlah sesuatu mengikut kemampuan kita. Justeru, ini dapat mengelakkan diri kita dari berbelanja secara berlebihan dalam membeli belah atas talian. Selain itu, cara kedua untuk mengatasi isu pembaziran online shopping ini adalah dengan cara menyekat email atau notifikasi promosi aplikasi membeli belah. Ia amat digalakkan untuk mengelakkan pembaziran semasa pembelian secara atas talian. Email atau notifikasi membeli belah membuatkan seseorang individu itu berasa tertekan. Apabila notifikasi muncul di skrin telefon, ia akan membuatkan pengguna telefon itu menekan dan membuka aplikasi itu. Lalu, tanpa disedari, individu tersebut akan meluangkan lebihan masa dengan mencari barangan yang bukan keperluan lalu membuat pembelian. Disebabkan seseorang individu itu sudah dapat tahu punca pembaziran dan membuat keputusan untuk bertindak bagi menghalang perkara yang berisiko dan salah ini, dia akan bertindak dengan memakai topi berfikir hitam demi menyelamatkan duitnya. Lalu pembaziran tidak akan mudah berlaku. Akhir sekali, dengan menyenaraikan barang keperluan yang harus dibeli adalah amat digalakkan untuk mengatasi masalah pembaziran dalam pembelian secara atas talian. Seseorang individu haruslah tahu membezakan keperluan dan kehendak dirinya. Contoh barangan keperluan adalah seperti makanan dan minuman. Barangan kehendak pula adalah seperti pakaian. Ini adalah kerana beberapa pasang pakaian sudah mencukupi. Pakaian yang berlebihan akan dikategorikan dalam kehendak manusia. Apabila seseorang itu rasa seperti saya suka barangan ini, jadi saya mahu membelinya, dia tengah menggunakan topi merah yang melibatkan emosinya dan perkara ini tidak seharusnya terjadi. Malah, seseorang itu haruslah menggunakan topi kuning. Edward de Bono menyatakan di dalam bukunya, topi berfikir kuning mempunyai nilai yang tinggi kerana ia memerlukan seseorang itu untuk meluangkan masa mencari kebaikan sesuatu itu. Ini bakal mengurangkan pembaziran dengan tidak membeli barangan yang tidak diperlukan dan perbelanjaan akan masih berada dalam bajet yang ditetapkan. Bagi menilai idea-idea yang dijanakan pula, topi berfikir biru akan digunakan. Bagi idea yang pertama, iaitu kita harus pandai membuat perbandingan harga, topi berfikir biru dapat membantu seseorang untuk membuat keputusan dan membuat perbandingan jenama, kualiti dan harga tentang barang dari kedai yang berbeza sebelum menjalankan transaksi. Seterusnya, Edward de Bono menyatakan bahawa topi berfikir biru menetapkan strategi berfikir di mana ia mendisiplinkan dan memastikan seseorang individu itu menggunakan topi yang sepatutnya. Oleh itu, dengan cara mendisiplinkan diri dengan menyekat email atau notifikasi aplikasi membeli belah, ia dapat mengawal seseorang itu dari terus melakukan pembaziran dalam perbelanjaan secara atas talian.
Akhirnya, topi berfikir biru dapat mengawal diri dari seseorang individu dari memboros dalam pembelian online. Topi biru dapat menguasai dan mengawal pemikiran yang lain untuk membuat keputusan yang betul dari segi bijak membezakan keperluan dan kehendak pembeli. Kesimpulannya, perbelanjaan secara atas talian ini bakal membuatkan pembeli lebih cenderung kepada pembaziran. Oleh kerana itu, banyak topi berfikir dapat digunakan seperti topi berfikir putih bagi menganalisis faktor mengapa seseorang itu lebih cenderung untuk melakukan pembaziran. Seterusnya, topi berfikir hijau untuk menjana idea-idea bagi mengatasi isu ini, dan akhir sekali topi berfikir biru bagi menilai idea-idea yang dijanakan untuk mengelakkan pembaziran dalam pembelian secara atas talian. Justeru, bagi menghentikan amalan membazir ini dan idea-idea yang mengakibatkan pembaziran, semua orang dinasihatkan untuk pandai berjimat-cemat dalam perbelanjaan mulai sekarang supaya pada masa akan datang mereka tidak akan mempunyai masalah kewangan lagi. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih.